Semua duduk dalam kepala. Saya yakin ayah-ayah, ibu ada pada malam ni, adik-adik yang datang ni semua tahu dah apa yang saya nak cakap. Dah tahu dah cerita Isra' dan Mi'raj ni Nabi bawa turun apa kepada kita. Semua duduk dalam kepala kita kan. Sebab apa ustaz? Sebab kami dengar ceramah Isra' Mi'raj setiap tahun. Tuan-tuan sekalian, yang kita cerita tentang Isra' dan Mi'raj ini cerita yang dibawa di dalam Al-Quran. Bukan buku sejarah. Ni bukan kisah hang tua. Ni bukan cerita perlembagaan Malaysia. Tak. Ni cerita yang dibawa oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Sebab tu bila kita baca Al-Quran dalam suratul Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka objektif Isra' dan Mi'raj ini, yang pertama Allah nak bagi kita faham, wahai umat manusia, ketahuilah sebelum kalian nak masuk bertemu dengan Ramadan, kalian akan menghadapi satu bulan, namanya bulan Rejab. Bulan itu bulan untuk menyucikan akidah umat Islam. Sebelum dia nak berpuasa 3 bulan, sebelum dia nak buat kerja gila, tuan-tuan sekalian, ni nak puasa 3 bulan, sebelum masuk Ramadan ni nak puasa sebulan ni, maka perkara pertama sekali masuk Rejab, Allah nak akidah kita bagi bersih, kepercayaan kita kepada Allah. Maka Allah nak tengok macam mana Allah bagi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nak tengok kita beriman atau tak beriman dengan Isra' dan Mi'raj ini. Allah sebut dalam Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, Zalikal kitabu la raiba fihi, inilah kitab yang tidak syak lagi padanya. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran yang kamu baca ni tak boleh kata tidak, tak boleh kata ish, tak boleh pakai kot, ni cerita zaman Muhammad dulu kot, cerita ni tak betul kot, ish tak boleh ada, tolak satu huruf pun tak boleh, ubah satu baris pun tak boleh. Maksudnya Quran bawakan kepada kita cerita yang kita tak boleh terima dengan akal kepala kita. Antaranya apa dia tuan-tuan? Ni dalam suratul Isra' Allah sebut ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah sebut dalam Quran. Ayat ni tuan-tuan nak bagi kita faham. Yang pertama sekali, kenapa saya kata bulan penyucian akidah, bulan Rajab ini tuan-tuan, dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menjadikan peristiwa yang menyucikan akidah kita, nak meyakinkan kepercayaan kita kepada Allah. Maka Allah mulakan muqaddimah suratul Isra', Maha suci Allah. Maha suci Allah. Allah tak berhajat, tak bergantung kepada siapa-siapa. Yang memperjalankan hambanya pada satu malam, lailan, satu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tuan-tuan sekalian, ni cerita jalan satu malam ni, cerita kita tak boleh terima. Kepala akal, otak kita tak boleh terima. Ustaz, berapa teknologi yang ada hari ni tak boleh terima betapa cepatnya baginda Nabi SAW cerita daripada Mekah ke Madinah. Tak sampai 24 hours, 12 jam pun tak sampai. Otak kita tak boleh terima. Kalau Muhammad balik, dia bagi tahu pada keesokan harinya bahawa dia bermimpi semalam, maka seluruh penduduk Mekah akan beriman dan terima apa dibawa oleh Muhammad. Tetapi apa yang disebut oleh baginda Nabi kita, aku pergi dengan tubuh batang aku, tubuh badan aku, yang ni cannot imagine, tak boleh terima. Ibarat tuan-tuan sekalian, kita duduk sembang dengan satu orang budak umur 2 tahun dia, kita semalam dia bawa trailer pergi hantar barang hantar barang di Bukit Jalil. Lepas tu baru balik tadi, dia baru sampai ni, dia turun pada lori jalan. Daripada mana Mat? Dia balik daripada Bukit Jalil hantar barang KL. Otak kita boleh terima, tak boleh terima? Tak boleh terima. Bila otak tak boleh
boleh terima, maka itu Al-Quran. Bila kepala otak kita tak boleh terima, itu Al-Quran. Quran bukan bawa saja Isra' dan Mi'raj. Dalam Quran Allah bawa cerita yang banyak tak boleh terima akal kita maklum. Antaranya apa dia? Allah bawa cerita Suratul Kahfi, yang mana pemuda Ashabul Kahfi tidur dalam satu gua 300 tahun lebih. Lama dah, lama. Akal kita mana ada manusia tidur selama itu. Paling tidak ustaz, orang kalau koma ustaz, stroke di atas katil hospital tu, orang tahan 2 tahun ni, lepas tu orang tutup mesin tu, mampu dah. Misi panggil ahli keluarga, minta maaf 2 tahun dah pakcik ni duduk di hospital ni mengharapkan mesin bantuan pernafasan. Cukup kot, kami rasa nak tutup dah mesin ni. 2 tahun paling lama maklum. Ni Ashabul Kahfi bukan mengharap bantuan mesin, tidur 300 tahun. Tuan-tuan sekalian, otak kita tak boleh terima. Bila otak kita tak boleh terima, maka tu Quran. Dalam Quran dibawa cerita tentang apa tuan-tuan sekalian? Cerita tentang Nabi Allah Ibrahim dibakar dengan api. Otak kita boleh terima, tak boleh terima? Otak tak boleh terima. Kerana sifat api itu apa dia? Panas. Tapi dah, Quran kata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan kamu sejuk dan sejahtera kamu ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Nampak tak? Otak tak boleh terima juga. Dalam Quran dia bawa lagi cerita tentang Ibrahim alaihi salam. Apabila Allah, dia tanya kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, bagaimana Tuhan hang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Ibrahim alaihi salam tanya kepada Allah, wahai Tuhan, macam mana kamu menghidupkan orang mati dan macam mana kamu mematikan orang hidup? Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dalam Quran tuan-tuan, bila Allah kata, wahai Ibrahim, hang ni tak beriman kah dengan aku, tak percaya kah dengan aku? Nabi Ibrahim kata apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Aku nak tahu cerita ni wahai Tuhan, bukan apa, nak bagi hati aku tenang sikit, nak bagi kepercayaan aku kepada kamu dan jadi makin kukuh. Maka Allah kata apa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Allah kata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, hang pergi cari 4 ekor burung, bawa burung tu, cincang 4 burung. Yang keempat-empat burung ni tuan-tuan, burung yang berbeza-beza. Burung pipik satu, gagak satu, bangau satu, burung gagak, burung apa lagi? Burung apa lagi satu? Bawa burung, 4 jenis burung yang berbeza, cincang burung tu, gaul sekali, letak di atas 4 buah gunung. Tak di bukit tu satu, bukit ni satu, bukit tu satu, gaul semua bagi sebati, tak satu-satu. Maklum macam mana maklum? Macam maklum buat kuih, macam nak buat donat. Ambil tepung, boh 3-4 tepung, boh telur, pecah gula, masuk, gaul sekali. Kemudian tuan-tuan, kita kata keluarkan telur dan keluarkan gula tadi. Mampu nak keluar? Tak boleh dah Ustaz, dah sebati dah, nak bagi jadi macam mana? Kita kacau gula dalam air tuan-tuan sekalian, dah gula tu cair, nak bagi jadi gula sebiji-sebiji, mana boleh? Dalam Al-Quran Allah sebut, thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wahai Ibrahim, lepas hang cincang burung ni satu-satu, letak di setiap bukit, thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Hang seru burung ni wahai Ibrahim, seru. Nabi Ibrahim panggil, wahai burung, datang sini. 4 ekor burung, 4 yang berbeza, bercantum satu demi satu, terbang datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Otak kita boleh terima, tak boleh terima? Otak tak boleh terima. Bila otak tak boleh terima, ni cerita apa? Cerita Al-Quran. Maka Isra' dan Mi'raj, perkara yang pertama ibu ayah kena faham, masuk saja bulan Rejab, Allah nak menyucikan akidah, kepercayaan kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala. Sebelum hampa nak puasa Ramadan,
hampa kena menyucikan akidah bagi cantik. Sebab orang yang puasa Ramadan ni, tuan-tuan sekalian, bila dia puasa dalam keadaan yakin kepada Allah, maka ibadat itu baru dirakam, ditulis oleh para malaikat, dicatat oleh para malaikat. Kerana ada orang, tuan-tuan, dia masuk Ramadan, dia puasa tapi tak semayang. Dia puasa, oi, kalau buka puasa lebih dia daripada lebih orang lain, tapi dia tak semayang pun. Subuh tak semayang. Sambut saja masa Ramadan tu, tuan-tuan sekalian, hari Ramadan tu, alhamdulillah, selesai puasa pertama. Oi, kemai sahur pertama. Sahur pertama. Selamat datang Ramadan. Ni, selamat datang Ramadan. Bubuh caption dekat Facebook, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Subuh pagi tu pun tak semayang. Tuan-tuan sekalian, ni macam mana kepercayaan kita kepada Allah. Kita duk beriman benda hak tak nampak. Termasuk peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Bila Allah nak bagi kita faham, nak bagi kita yakin dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka Allah kata apa? Aku memperjalankan hamba-Ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Alladhi barakna haulahu linuriyahu, yang mana pada malam itu kami berkati di sekelilingnya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Malam itu perjalanan Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Allah pelihara. Sebab tu bumi Masjidil Aqsa ni sampai ke hari ni Baitul Muqaddis menjadi bumi yang diberkati, tempat perhimpunan para nabi dan para rasul menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ni mulia ni, haduk pertahan Masjidil Aqsa ni. Tuan-tuan sekalian, Allah kata apa? Linuriyahu, untuk bagi hampa tengok tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Ni, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cerita Isra' dan Mi'raj ini saya yakin tuan-tuan semua tahu. Sebab tu saya tak akan cakap cerita satu-satu. Dengan masa yang berbaki ni, kurang lebih ni bukan lama tak, kalau tengok jam ni dah 8.23, lagi 10 minit dah masuk Isya'. Tu kalau kita berhenti Isya' habis ya. Ada sekali tu, tuan-tuan, saya berhenti Isya', satu orang jemaah tu dia tepuk kursi, Ustaz, barang 40 minit, sejam lah. Maklum tu, saya dalam hati kata, hang kata sejam, orang lain kata berhenti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Isra' dan Mi'raj semua ada dalam kepala kita. Kita tahu dalam peristiwa Mi'raj, Nabi naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7. Saya yakin maklum-maklum ni, Fazura, Nilofa hak ada dalam ni. Oi, ni lawa muda-muda. Kita duduk tengok tuan semua lawa-lawa belakang ni, maklum ni. Semua yang ada hak ini, ingat dah cerita Nabi naik langit pertama, Nabi jumpa siapa? Nabi? Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam. Hang memang tahu duit tak ada. Naik langit pertama, Nabi jumpa Nabi Adam alaihissalam. Nabi naik langit kedua, Nabi jumpa Nabi Idris alaihissalam. Naik langit yang ketiga, Nabi jumpa Nabi Allah. Langit kedua naik, Nabi jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik langit ketiga, Nabi jumpa Nabi Idris alaihissalam. Naik langit yang keempat, Nabi jumpa Nabi Harun alaihissalam. Naik langit yang kelima, jumpa Nabi Yusuf alaihissalam. Naik langit ke-6, jumpa Nabi Musa. Naik langit yang ke-7, jumpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ni cerita ni, tuan-tuan, kita belajar masa kita sekolah agama dulu ni. Kita duk belajar tentang Isra' dan Mi'raj ni. Semua benda tu kita tahu. Tuan-tuan sekalian, objektif utama Isra' dan Mi'raj, Nabi bawa turun semayang kepada kita. Okey, tu yang semayang tu berat. Berat tak berat, tuan-tuan? Sampai semayang ni ada neraka special. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Allah sebut dalam Quran. Ahli neraka ni, tuan-tuan sekalian, apa yang hampa buat
dalam neraka tu. Maka ahli neraka akan berkata-kata, lam nakum minal musallin, kami dulu tak semayang, kami dulu semayang, tapi hati duduk di sekudai, kepala duduk di sana, badan duduk di sekudai, kepala duduk di mana, Zimbabwe. Allahu Akbar. Allah, duit anak tak baik lagi. Ni duk fikir ni. Kita angkat takbir tu tuan-tuan sekalian, dia macam-macam sampai. Brim baru masuk nama tu ni. Dia fikir nak buat apa. Tambah kalau baru dapat duit, baru pencet. Duit tengah duk banyak. Duit tengah banyak tuan-tuan, masuk jamban dia macam-macam. Bini dia tahu dah, abang kalau masuk jamban lama tu, bulan tu gaji lah. Maksudnya 25 hari bulan tu, masuk jamban jadi lama. Sebab bila dia duduk dalam jamban tu tuan-tuan sekalian, dia macam-macam ilham. Otak dia, abang duit ni nak buat ni, yang ni nak buat ni, yang buat ni. Ilham tu turun dalam jamban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya cerita bab semayang ni berat. Semayang ni tuan-tuan berat. Bila berat ni, sembahyang, perintah sembahyang Nabi pergi ambil sendiri, Nabi bawa turun kepada kita. Tuan-tuan, kita tahu perjalanan Nabi. Kalau cerita bab Isra' dan Mi'raj, kita tahu tuan-tuan, Nabi nak dapat hadiah Isra' dan Mi'raj itu, Nabi telah lalui fasa-fasa yang berbagai sebelum Nabi dihadiahkan percutian Isra' dan Mi'raj itu. Semua kita tahu tuan-tuan, Nabi ni susah tak susah Nabi 2 bulan dalam kandungan mak dia, bapak dia mati. Nabi SAW duduk 4 tahun. 4 tahun tuan-tuan mak dia mati. Umur dia 4 tahun mak dia mati. Umur dia 8 tahun tuan dia mati. Maksudnya sejarah kehidupan Nabi ni, Nabi tak boleh berpaut dengan siapa waktu Nabi kecil. Tak ada istilah Nabi ni pandai baca Quran, Nabi ni pandai tulis, pandai tu kerana mak pak dia aja. Tak ada. Dia tak apa, mak dia doktor, pak dia engineer, sebab tu dia cerdik. Tak ada. Istilah tu tak ada. Nak pautkan Nabi, nak sakutkan Nabi berhajat kepada orang lain, tak ada. Sebab itu para hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masuk saja bulan Rejab, maka di dalam ini ada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang menjadikan peristiwa apabila kita kenang tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa Nabi SAW, Nabi bawa hadiah semayang yang hari ini kita duk buat. Kita buat mula bila? Mula start Nabi bawa turun perintah semayang pada Isra' dan Mi'raj. Ni tanggal kita buat ni. Tuan-tuan sekalian, nak kata beriman bulan penyucian akidah, bulan Rejab ni tuan-tuan. Bulan Rejab ni penyucian akidah. Sebab tu bila Nabi turun pada Isra' dan Mi'raj, keesokan harinya Nabi panggil siapa? Nabi panggil para sahabat. Nabi himpun. Semalam aku naik ke langit. Jahanam. Di kalangan orang Islam ni kata jahanam dah Muhammad. Aku baru nak yakin percaya dengan dia boleh bawa cerita hal tak bagus. Tuan sekalian, ni kata bulan penyucian akidah. Semua ni cerita kita nak beriman dengan benda yang kita tak nampak. Satu orang sahabat Nabi SAW, nama sahabat Nabi ni tuan-tuan Abu Dahdah. Abu Dahdah ni dia satu orang sahabat. Dia duduk dengan Nabi SAW. Saya nak cerita sahabat ni betapa dia beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan benda yang tak nampak. Yang kata bulan Rejab, bulan kepercayaan ni, Abu Dahdah tuan-tuan, satu hari dia duduk dengan Nabi SAW. Waktu dia duduk dengan Nabi itu, datang satu orang pemuda. Pemuda ni dia buat apa? Pemuda ni tuan-tuan, dia minta kepada Nabi SAW supaya Nabi jumpa dengan tuan pokok kurma. Pemuda ni dia ada tanah. Tanah tu tanah dia. Di atas tanah dia tu ada satu pohon pokok kurma. Pokok kurma ni bukan milik tuan tanah ni, milik orang lain, tapi berada di atas tanah dia. Macam ibarat apa tuan-tuan? Tanah tu tanah kita, tapi rumah tu rumah orang lain. Mak bapak kita, tok wan kita dulu dia biasa dia buat lagu tu. Tak apa dia ni, hang ambil tanah tu, dia bagi bulut. Dia tak ada pi wasiat, potong nama di pejabat tanah, geran nama orang lain, rumah nama orang lain. Tuan-tuan sekalian, tuan punya pokok, tuan punya tanah ni, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Rasulullah,
Dalam hadis ni hadis tuan-tuan, dia kata apa? Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li fulanin nakhlah wa ana uqima haiti biha fa'murhu an yu'tiyani wa ana uqima haiti biha. Pemuda ni pergi jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, boleh tak kamu pergi bertemu dengan tuan punya pokok kurma ni? Ni tanah aku. Aku nak pasang pagar tanah ni, nak buat tanam pokok kurma. Tiba-tiba ada satu pokok ni bukan aku punya. Boleh tak pergi jumpa dengan tuan punya pokok ni, bagi tahu kepada dia, aku nak pokok ni. Aku nak beli pokok ni ataupun pokok ni bagi kepada aku. Tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi pergi jumpa tuan punya pokok kurma tadi. Bila Nabi jumpa tuan punya pokok kurma tadi, Nabi kata apa? Pak Syekh, pokok kurma, pokok ni hang punya ke? Pak Syekh, pokok ni hang punya ke? Dia pun kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, pokok ni aku punya. Nabi kata, u'tiha iya binakhlatin fil jannah. Nabi kata kepada pemuda pokok kurma ni, Nabi kata, Pak Syekh, apa kata hang bagi pokok kurma ni kepada tuan tanah ni? Dia nak buat pagar, pokok ni bagi kat dia, tanah ni tanah dia. Hang bagi kepada dia, aku jamin untuk kamu satu pohon di dalam syurga. Aqtiha iya binakhlatin fil jannah. Wahai pemuda, hang bagi satu pohon ni, aku jamin untuk kamu satu pohon dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis ni, bila tuan punya pokok kurma ni dapat tawaran begitu, tuan-tuan masa dia bersetuju tak? Dia setuju tak? Ha? Malum setuju tak malum? Angguk lah setuju. Ha? Fa'aba, dalam hadis kata dia tak setuju. Dia kata mana boleh duk main sembang benda dalam syurga, bukan duk nampak lah ni. Tak kira Nabi tak Nabi pun duk cerita satu pohon dalam syurga. Kita mau depan mata. Dia azan dulu kah? Dia lajak tu kan macam mana? Azan dulu. Tidak, cerita ni tergantung. Azan, kita lajak 10 minit, kita berhenti. Alhamdulillah.